Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, rakan-rakan ahli yang berhormat di Dewan yang mulia ini. Cuba menyenduk baki di hujung, periuk hitam penuh jelaga, ayam berinduk, sirih berjunjung, tiap pekerja harus dijaga. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahli Tambun dan juga merangkap Menteri Kewangan kerana telah membentangkan satu belanjawan 2025 pada 18 Oktober yang lalu. Tahniah juga kepada beliau. Jika kita telusuri belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, jumlah 1.82 bilion telah diperuntukkan buat Kementerian Sumber Manusia ataupun KESUMA. Peruntukan 2025 ini keseluruhannya adalah bertambah sebanyak hampir 25% berbanding dengan tahun 2024. Peningkatan peruntukan ini jelas adalah cerminan iltizam kerajaan dalam kerangka ekonomi madani, yakni menaikkan lantai buat rakyat seraya mengiktirafkan perjuangan KESUMA untuk mengangkat martabat lebih kurang 17 juta orang pekerja di Malaysia sebagai salah satu tunjang utama bagi meninggikan karamah insaniah ataupun kemuliaan manusia. Memuliakan pekerja bermakna kita memuliakan kemanusiaan. Sesungguhnya pekerja KESUMA bangsa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua rakan-rakan seperjuangan saya di KESUMA, khususnya para penjawat awam yang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai aspirasi tersebut, yakni mengangkat martabat 17 juta orang pekerja di Malaysia. Saya ingin merakamkan penghargaan saya buat 35 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah memberikan pelbagai pandangan, sarangan, malah kritikan untuk saya yang cukup membina, khususnya berkaitan dengan bidang tugasan KESUMA. Tan Sri Yang di-Pertua, bagi menjawab soalan antara soalan utama yang ditanya sudah tentu tentang isu ataupun isu kenaikan gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,700, khususnya berkaitan dengan 4 perkara besar, iaitu 1. Sesi libat urus dan kajian semula pelaksanaan gaji minimum. Keduanya, kesan pelaksanaan gaji minimum ke atas pasaran kerja dan kepada pihak industri, khususnya majikan perusahaan mikro, kecil, sederhana PMKS. Kekhawatiran akan meningkatkan, contohnya kadar pengangguran akan meningkat. Ketiga, tentang pertanyaan sama ada subsidi ataupun bantuan untuk mengurangkan beban kepada majikan ekoran daripada kenaikan kadar gaji minimum. Dan keempat, tentang tindakan kepada majikan yang tidak mematuhi perintah gaji minimum. Ahli-ahli yang bertanya, kalau saya nak senaraikan, dia panjang sangat tapi saya just bagi secara am. Saudara-saudari ahli-ahli yang berhormat sekalian, antara pengumuman mustahak dalam belanjawan 2025 sudah tentu ialah tentang kenaikan kadar gaji minimum daripada RM1,500 sebulan kepada RM1,700 sebulan yang akan berkuat kuasa secara amnya pada 1 Februari 2025. Tuan Sri Yang di-Pertua, angka ini bukan dipetik dari geluk jampi Pak Belalang. Ada prosesnya, ada prosedurnya, ada undang-undangnya. Akta Majlis Perundingan Gaji Negara ataupun Akta 732 telah pun menetapkan bahawa kadar gaji minimum perlu dikaji dan ditetapkan sekali dalam tempoh 2 tahun. Justru, langkah pertama ialah kajian semula Perintah Gaji Minimum ataupun PGM yang bermula pada bulan Oktober 2022 sehingga November 2023. Kajian ini melibatkan sejumlah 3,849 orang responden yang terdiri daripada 1,911 majikan dan 1,930 orang pekerja. Kajian dilaksanakan bagi mengumpul serta menganalisis data, maklumat, menjalankan penyelidikan tentang gaji serta petunjuk sosioekonomi, mendapatkan maklum balas terhadap impak, kesan, cabaran pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2022 yang lalu. Dan hasil soal selidik ini dianalisis dan dijadikan input sebagai kajian semula Perintah Gaji Minimum. Jawatan Kuasa Teknikal Perundingan Gaji Negara juga telah melaksanakan 26 sesi libat urus di seluruh negara yang melibatkan 1,109 pernyataan
daripada Persatuan Majikan, Wakil Industri. Ini bermakna majikan yang bersaiz besar, sederhana, kecil dan mikro. Satuan Sekerja dan Wakil Pekerja. Selamat datang kepada YB Timbalan Speaker kita. Di samping itu, pandangan juga diperoleh daripada agensi kerajaan persekutuan, kerajaan negeri serta pakar gaji termasuk pakar-pakar antarabangsa seperti pakar gaji serantau ataupun regional wage specialist dengan izin dari International Labour Organisation ILO. Sebanyak 61 pandangan dan cadangan daripada 36 memorandum telah diterima daripada wakil majikan dan pekerja yang tidak berpeluang untuk terlibat dalam sesi libat urus tadi. Cadangan dalam bentuk memorandum dan survei pandangan awam berkenaan dasar pelaksanaan gaji minimum disalurkan melalui laman Sesawang Kesuma. Di hujung segala semua proses ini, selepas kajian akademik, selepas sesi libat urus, selepas maklum balas daripada pelbagai pihak, di hujung segala proses ini, kadar RM1,700 sebulan merupakan syur yang dicapai secara sebulat suara melalui mesyuarat Majlis Perundingan Gaji Negara MPGN yang dianggotai oleh wakil kerajaan, wakil majikan serta wakil pekerja. Tuan Yang di-Pertua dan juga rakan-rakan yang berhormat, kadar gaji minimum RM1,700 ini dilaksanakan secara seragam di seluruh wilayah, di semua wilayah, merentas semua sektor. Ada yang mencadangkan agar dibedakan dari segi kawasan dan sektor. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, saranan daripada International Labour Organisation ILO tidak menggalakkan sistem dan struktur gaji minimum yang kompleks kerana ia memberi cabaran kepada penyampaian maklumat dan komunikasi serta boleh menimbulkan kekeliruan dan konflik. ILO mencadangkan supaya negara ahli melaksanakan sistem gaji minimum yang ringkas dan mudah. Dan berkaitan cadangan agar penetapan gaji minimum berdasarkan sektor, ini memerlukan kajian yang lebih mendalam tentang contohnya dinamika ekonomi, the dynamics of the economy, kos operasi, kapasiti majikan dalam setiap sektor. Dan selain itu dia harus mempertimbangkan kemampuan sesuatu sektor itu untuk menampung gaji minimum tanpa kesan yang radikal terhadap pasaran kerja dan juga inflasi. Kadar gaji minimum yang berbeza di setiap sektor akan menjadikan pelaksanaan dan penguatkuasaan menjadi lebih rumit dan sukar. Ini merupakan satu cadangan yang agak kompleks dan memerlukan pertimbangan mendalam terhadap keadaan ekonomi, tahap produktiviti dan dinamika secara keseluruhan pasaran buruh. Berkaitan cadangan pelaksanaan gaji minimum secara berjadual, Akta Majlis Perundingan Gaji Negara saya telah sebut tadi telah menetapkan gaji minimum perlu dikaji dan ditetapkan sekali dalam tempoh 2 tahun. Justru semua pihak, termasuk pihak industri sebenarnya sudah pun membuat persediaan lebih awal. Dan ini harus diingat bahawa perbincangan tentang gaji minimum ini telah bermula sejak 2022 lagi, proses yang agak lama melibatkan pelbagai pihak dan akhirnya dipersetujui dalam Majlis Perundingan Gaji Negara yang juga melibatkan wakil majikan, wakil pekerja dan sebagainya. Gaji minimum adalah usaha untuk menaikkan lantai gaji paling rendah di kalangan pekerja supaya pekerja yang menerima kadar upah peringkat terendah mampu bernafas. Ini adalah untuk pekerja yang mempunyai kelayakan akademik yang rendah serta tidak berkemahiran ataupun mempunyai kemahiran rendah. Justru, saya nak tegaskan bahawa gaji minimum tidak harus dianggap gaji permulaan untuk siswaza dan pekerja berkemahiran. Harus kita insafi bahawa hubungan pekerja majikan adalah saling bergantung. Benar, tanpa keusahawanan majikan, maka tiadalah pekerjaan untuk pekerja. Namun, kita harus ingat bahawa tanpa pekerja, masakan majikan dapat menikmati, mengecapi nikmat keuntungan. Kerajaan faham kekhawatiran majikan terhadap kesan gaji minimum khususnya ke atas PMKS. Justru, bagi mengurangkan beban terhadap majikan, kerajaan telah menangguhkan kuasa terhadap majikan yang mempunyai kurang daripada 5 orang pekerja untuk tempoh lebih kurang 9 bulan, iaitu sehingga 1 Ogos 2025 nanti. Penangguhan ini diharapkan dapat memberikan peluang kepada majikan syarikat-syarikat kecil untuk menyelaraskan pengurusan syarikat khususnya dari segi kewangan untuk melaksanakan kadar baru.
Keduanya, Yang Mohd Menteri. walaupun saya, Yang Mohd Menteri. nanti saya bagi. Saya tentu akan bagi pedang. Sudah tentu. Okay, terima kasih Yang Mohd Menteri. Mantan menteri, saya habiskan bab ini dulu, saya akan bagi. Keduanya, walaupun saya menghargai ramai yang memberi perhatian kepada kenaikan kadar gaji minimum dan dasar mengangkat pekerja dalam Belanjawan 2025, kita tidak harus lupa ada juga pengumuman buat PMKS dalam Belanjawan 2025. Contoh, saya tak akan komen panjang sebab ini mungkin melibatkan kementerian lain. Contoh saya nak bagi, 40 bilion diperuntukkan untuk PMKS dalam bentuk grant, pinjaman, jaminan dan sebagainya. Dan selain itu, GLIC juga diberi mandat untuk melabur 10 bilion dalam pasaran domestik. Sudah tentu yang akan mendapat faedah daripada semua pelaburan dan suntikan dana kerajaan ini, antaranya merupakan PMKS. Silakan Penang. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Memang saya ada bangkitkan berkenaan dengan penjawat awam gaji rendah ini, yang mana saya nak dapat penjelasan daripada Yang Mohd Menteri berkenaan dengan persediaan ataupun kajian yang telah dibuat. Adakah kerajaan sudah ada SOP untuk mereka, untuk yang bergaji rendah ni, yang daripada 11 ke 18 telah dijumutkan dan mereka ni akan dinaik pangkat kepada 19. Jadi oleh sebab itu, kita tengok kajian yang dibuat di segi aspek kebajikan dan juga aspek latihan dan juga peluang kenaikan pangkat pada mereka-mereka ini, sudah adakah satu standard operating procedure untuk kita nak membela mereka, kerana mereka sebelum ini dah bekerja dengan penjawat awam sebagai penjawat awam lebih kurang 5-10 tahun, ada yang 15 tahun, 20 tahun, masih dalam grade yang lama, dan bila dinaik gaji, gaji mereka tinggi daripada grade 19, mereka stagnan, gaji mereka starting daripada gaji mereka masa grade sebelum grade 19. Tapi saya rasa kita nak kena cadang jugalah, bila mereka pergi ke grade 19, mereka mesti ada satu, dia panggil satu level, maknanya satu increment mereka bermula dengan grade 19 ini. Jadi saya dapat penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Saya rasa Pedang ni dia ingin menguji saya sebab dia tahu, dia mantan Timbalan Menteri Kesuma. Dia tahu bahawa sektor perkhidmatan awam bukan di bawah bidang kuasa Kesuma. Tapi tak apa. Saya ambil apa yang telah dinyatakan, dah direkodkan, mungkin dijawab oleh JPA dan sebagainya. Ketiganya, saya sambung apa yang saya katakan tentang gaji minimum. Ketiganya, apabila kaum pekerja ada lebih banyak duit dalam poket dengan kenaikan gaji, maka akan ada lebih banyak duit dalam pasaran. Ini pasti akan merangsangkan lagi ekonomi negara. Saya buat pengiraan mudah, ya, it's a simple calculation dengan izin, ya. 4.37 juta pekerja di Malaysia yang pada masa kini bergaji di bawah RM1,700. Jika kita anggap gaji mereka kini adalah gaji minimum RM1,500, maka pada tahun hadapan golongan ini bakal mendapat tambahan lebih kurang RM200. Dan secara keseluruhannya akan ada tambahan gaji dalam kalangan ini sebanyak lebih kurang 10 bilion ringgit dalam setahun itu. Tambah pula dengan peningkatan 10 bilion untuk kenaikan gaji sektor awam. Maka pada tahun 2025 akan ada lebih kurang 20 bilion wang tambahan dalam bentuk kenaikan gaji pekerja yang berpotensi menjadi suntikan dana ke pasaran tempatan. Kerajaan sedar bahawa mekanisme gaji minimum bukan ubat mujarab untuk menyelesaikan segala semua masalah gaji dan upah di negara kita. Pelbagai inisiatif lain untuk menambah baik keadaan upah dan gaji pekerja turut dilaksanakan. Contohnya, kerajaan melalui Kesuma akan menerbitkan buat kali pertamanya satu panduan gaji mengikut kemahiran pekerjaan berdasarkan senarai MESCO. Contoh saya nak beri, juruteknik, industri dan pengeluaran. Ini adalah panduan yang telah ditetapkan, ya. Garis panduan. Gaji permulaan yang disarankan ialah RM2,290. Jurutera awam, gaji permulaan RM3,115. Jurutera mekanikal RM3,380. Profesional dalam bilang pentadbiran RM3,245. Profesional pereka kandungan kreatif, content creator, gaji permulaan yang dicadangkan dalam panduan gaji RM2,985. Ini diharapkan boleh menjadi satu panduan ataupun guide dengan izin kepada pasaran, pekerja, pihak majikan dalam perundingan
gaji mereka. Mulai 15 September tahun ini juga, Kesuma memperkasakan gerakan kesatuan sekerja melalui penguatkuasaan pindahan undang-undang agar pekerja yakin bahawa gerakan kesatuan sekerja membolehkan pekerja mempunyai kuasa rundingan yang lebih besar bagi memeterai perjanjian kolektif ataupun collective agreement dengan izin untuk mendapatkan pampasan yang lebih baik dalam pekerjaan mereka. Kesuma akhir sekali juga merancakkan sektor latihan kemahiran, membolehkan pekerja menyertai kursus reskilling, upskilling, cross-skilling bagi memenuhi keperluan sektor pekerjaan berkemahiran tinggi sekaligus menambah baik keadaan gaji mereka. Sebagai pelengkap kepada semua prakarsa ataupun inisiatif usaha ini, kerajaan juga akan memperuntukkan 200 juta ringgit bagi melaksanakan dasar gaji progresif pada tahun 2025. Ada yang tanya tentang subsidi upah. Sebenarnya, dasar gaji progresif ini boleh dikatakan sebagai satu bentuk subsidi walaupun saya lebih gemar ataupun saya rasa lebih sesuai untuk mengatakan ini sebagai satu insentif untuk membantu majikan menyediakan gaji yang lebih baik kepada pekerja mereka. Dalam kata lain, kerajaan membayar syarikat agar syarikat boleh bayar gaji yang lebih tinggi kepada pekerja. Syarikat mana yang layak? Ada yang tanya. Syarat utama bagi syarikat yang layak menyertai dasar gaji progresif ini adalah syarikat kategori PMKS. Bukan syarikat berkaitan kerajaan mahupun syarikat-syarikat multinasional yang besar. Jumlah pekerja yang menyertai dasar gaji progresif pula ditetapkan berdasarkan saiz pertubuhan mengikut sektor. Mengambil kira peruntukan yang ditetapkan. Contohnya, sektor pembuatan maksimum 200 pekerja. Sektor selain sektor pembuatan mungkin maksimumnya 100 pekerja. Dan pertanyaan tentang bila analisa projek, laporan analisa projek rintis dasar gaji progresif, the pilot project report akan disiapkan. Dia dijangka akan disiapkan pada hujung tahun ini. Adakah kadar pengangguran akan meningkat berikutan pelaksanaan gaji minimum yang baru? Dalam karya mereka, The Myth and Measurement, The New Economics of Minimum Wage, ahli ekonomi dan pemenang hadiah Nobel David Card serta rakan penyelidiknya Alan Kruger menunjukkan bahawa peningkatan gaji minimum yang sederhana tidak membawa implikasi pengurangan guna tenaga. Sebaliknya, mungkin berpotensi memberikan kesan positif kepada ekonomi. Dan kita bukan hanya tengok dari segi akademik. Secara empirikalnya, kita lihat kepada data-data sejarah, the historical data. Sekejap kita lihat secara retrospektif. Data berkaitan pengangguran berikutan pelaksanaan 5 kali perintah gaji minimum sebelum ini menyokong pandangan tersebut di Malaysia. Yang mana setiap kali gaji minimum baru dilaksanakan tidak terdapat peningkatan ketara dari segi perberhentian pekerja mahupun kadar pengangguran negara mahupun kadar inflasi. Tuan Yang di-Pertua, ada yang menyatakan kebimbangan kenaikan kos, contohnya perkhidmatan penjagaan kanak-kanak. Kerajaan faham pentingnya taska buat anak-anak pekerja. Maka bagi pekerja yang berpendapatan isi rumah RM5,000 ke bawah, ada subsidi yuran pengasuhan sebanyak RM180 diberikan bagi menghantar anak ke taska komuniti. Selain itu, pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM2,000 diberikan atas bayaran yuran taska yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan tadika yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerajaan juga telah memperuntukkan RM38 juta untuk membina 16 taska dan tabika kemas baru. Malah untuk intervensi awal kanak-kanak autisma, RM125.4 juta diperuntukkan untuk membina 11 pusat permata kurnia yang baru. Pihak taska sebenarnya mempunyai pilihan bagi melaksanakan gaji minimum berdasarkan kadar gaji minimum harian ataupun jam seperti yang ditetapkan oleh Perintah Gaji Minimum PGM 2024. Ini adalah kerana pematuhan PGM 2024 tidak semestinya berdasarkan pembayaran gaji minimum bulanan tetapi juga boleh berdasarkan gaji minimum harian dan jam. Namun, saya ingin tegaskan, perkara ini adalah tertakluk kepada persetujuan kedua-dua pihak bagi memastikan hak pekerja terjamin tanpa menjejaskan kelangsungan operasi taska.
Yang Berhormat Menteri. YB, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya rasa subsidi yang kerajaan berikan kepada keluarga, khususnya keluarga muda, untuk akses taska adalah perkara yang perlu kita hormati dan raikan. Cuma pengecualian cukai yang berjumlah RM2,000 itu pada masa ini memang jelas tidak mencukupi. Kalau sebuah keluarga itu ada 2 anak-anak yang ke taska, secara puratanya menghantar satu anak kosnya RM500 sebulan. Kalau setahun, RM12,000 kalau termasuk 2 anak-anak ini. Ini tidak masuk lagi kos pembayaran pendaftaran awal. Persoalan saya, bukankah lebih baik kerajaan mempertimbangkan pengecualian ataupun pelepasan cukai ini turut diberikan kepada keluarga muda yang menggajikan pengasuh ataupun penjaga rumah yang akan dipertanggungjawabkan untuk menjaga anak-anak di rumah, kerana kalau keluarga itu ada 4 anak-anak nak hantar sekali ke taska, kos dia sangat tinggi, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Ya, kalau tahun lepas tanya saya tentang pelepasan cukai, saya boleh jawab. Tapi tahun ni saya serahkan kepada kawan saya. Tapi untuk makluman saudara dari MUA, Yang Berhormat dari MUA, pekerja domestik di rumah adalah dikecualikan daripada kadar gaji minimum tersebut. So mungkin itu juga sedikit sebanyak membantu dari segi ekonomi penjagaan ataupun care ekonomi. Yang Berhormat dari Sri Gading, Pekan, Tebrau, Ibu Timur telah menekankan beberapa isu berkaitan modal insan. 2 tajuk besar iaitu potensi serta cabaran sektor Tibet dan juga soalan-soalan khusus untuk Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Tuan Yang di-Pertua, Kesuma bakal membangunkan satu portal My Mahir yang antara lainnya mengandungi laporan impak kesan AI, digitalisasi dan ekonomi hijau ke atas pasaran kerja Malaysia. Ini adalah kali pertama laporan seumpama ini disempurnakan. Secara ringkasnya, laporan ini akan memberikan data tentang trend ekonomi abad ke-21, khususnya kemahiran dan pekerjaan di Malaysia yang akan terkesan dengan trend-trend tadi dalam tempoh 3 hingga 5 tahun yang akan datang. Ini bukan saja akan memberikan panduan kepada pembuat dasar, malah membantu para majikan, pelabur, pekerja, waimah mereka yang masih belajar di bangku sekolah untuk membuat persiapan terhadap trend pasaran pekerjaan yang akan datang. Kesuma akan merancakkan lagi sektor latihan kemahiran. Itu yang saya katakan tadi. Program-program yang sedia ada akan diteruskan. Contohnya Perbadanan Sumber Manusia Berhad PSMB, ada program latihan madani POM yang merangkumi inisiatif-inisiatif dengan izin Seniors Back in Action SEBA, Second Chances and Opportunities for People to Excel Scope, Persons with Disabilities Development, MSME Development and B40 Development. Keduanya program Daya Kerjaya 2.0 oleh PEKESO yang merupakan program membabitkan penempatan pekerjaan bagi kumpulan sasaran dalam kalangan golongan rentan ataupun mudah terjejas seperti bekas banduan, OKU, pesara, warga emas untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji dengan nilai yang lebih tinggi. Ada insentif khas dan sebagainya. Talent Corp memperkenalkan program Ilham Kesuma. Ilham maksudnya insentif latihan amali di mana majikan akan diberi pelbagai insentif. Contoh, potongan cukai berganda, geran padanan dan juga kebenaran penggunaan levy PSMB untuk menggalakkan pengambilan pelatih amali ataupun interns secara berbayar dan berstruktur. Dan program latihan amali berstruktur selama 3 bulan ini merupakan latihan on the job dengan izin yang mampu meningkatkan kemahiran para siswaza. Data menunjukkan bahawa hampir 40% daripada intern akan mendapat tempat kerja atau mendapat kerja di syarikat yang sama di mana mereka melakukan internship mereka. Selepas dilancarkan pada Mac tahun ini, hampir 20,000 pelatih amali ataupun interns telah mendapat penempatan internship berstruktur dan berbayar pada tahun ini. Dalam belanjawan 2025, kerajaan akan memperuntukkan tambahan RM10 juta untuk program ini. Tentang usaha meningkatkan tarikan terhadap sektor TVET, sukacita ingin saya maklumkan bahawa faktanya adalah kadar kebolehpasaran lepasan institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia ILJTM adalah tinggi dan terdapat
jaminan pekerjaan. The numbers don't lie, Tuan Di-Pertua, dengan izin. Contohnya, pada tahun 2024, kadar kebolehpasaran, susah nak sebut, employability, kadar kebolehpasaran graduan ILJTM adalah 94.4%, meningkat berbanding dengan 2023, 92.2%. Malah, di kalangan 33 buah ILJTM di seluruh Malaysia di bawah pengurusan Kesuma, 3 daripada ILJTM itu mempunyai kadar kebolehpasaran 100%, yakni ILP Pasir Gudang, ILP Bukit Katil dan ILP Kota Kinabalu. Syabas kepada pengurusan ILP-ILP ini. Tapi kita sedar bahawa jurusan TVET masih tidak dilihat di negara ini oleh masyarakat kita sebagai pilihan yang menarik. Kesuma sebagai salah sebuah kementerian yang terlibat dengan pendidikan TVET telah mengambil pelbagai inisiatif khususnya melalui Majlis TVET Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri. Antaranya, pada tahun ini kita telah membangun dan melancarkan sistem unit pengambilan TVET ataupun UP-TVET sebagai saluran utama pengambilan kursus-kursus TVET seluruh Malaysia. Kalau dulu nak masuk jurusan akademik di IPTA, seorang pelajar lepasan sekolah boleh pohon melalui saluran sehenti, one stop channel, UPU, unit pengambilan universiti. Tapi kalau dia nak belajar di institusi TVET awam, dia kena pergi cari satu persatu. Kini, dengan portal sehenti UP TVET, mana-mana individu yang ingin berdaftar untuk kursus TVET boleh membuat carian, mohon pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Kesuma yakin Malaysia mampu membangunkan sektor latihan kemahiran yang bertaraf dunia kerana kita berpunya ekosistem industri yang sudah bertapak lebih separuh abad di negara ini. Namun strateginya kena ubah. Bak kata orang Penang, jangan pimai-pimai tang tu. JTM, Jawatan Tenaga Manusia, contohnya, Yang Mak Menteri, menyasarkan. pasal TVET ni saya sangat dekat, saya nak minta tanya sikit jelasan. Okey, silakan. Okay, terima kasih Yang Mak Menteri, terima kasih Puan Ketua. TVET ni sekarang dah jadi penting dalam negara kita sekarang ni dan banyak sektor-sektor yang menggunakan sistem pendidikan TVET. Dan di Malaysia ini, apa yang saya dipahamkan, untuk kita nak belajar sampai peringkat degree, master ataupun PhD dalam bidang TVET, kita kena pergi ke luar negara. Jadi adakah perancangan daripada pihak kementerian dan juga kerajaan untuk menubuhkan khusus universiti TVET saja? Kerana ke depan ni, masa depan akan datang, kita tengok permintaan untuk TVET dalam semua sektor akan meningkat. Jadi saya minta penjelasan daripada Menteri, adakah perancangan kita untuk nak menubuhkan khusus universiti TVET? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya jurusan TVET kalau ingin sambung sebab pada takat ini mereka boleh mengambil sijil kemahiran Malaysia dari tahap 1 hingga tahap 5. Tahap 5 ialah diploma lanjutan ataupun selari dengan diploma lanjutan di peringkat akademik. Kalau dia nak lebih tinggi, dia kena pergi ke universiti. Dan untuk masa ini kita ada MTUN, universiti-universiti teknikal di mana mereka boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah malah ke peringkat PhD. Tapi untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, khususnya YB Yang Berhormat Saudara dari Pendang, Kesuma sedang mengkaji pindaan untuk Akta Pembangunan Kemahiran. Mungkin kita laksanakan tahun depan dengan sokongan daripada Pendang dan rakan-rakan semua. Untuk melihat bagaimana kita boleh meningkatkan lagi tahap sijil kemahiran Malaysia. Tadi saya kata, mengikut undang-undang hanya sampai tahap 5 iaitu SKM, Sijil Kemahiran Malaysia tahap 5, diploma lanjutan. Kita nak meneroka possibility, kemungkinan untuk meningkatkan, menawarkan sijil tahap 6, 7 dan 8 yang selari dengan sijil-sijil ijazah sarjana muda, sarjana dan juga kedoktoran di peringkat di jurusan akademik. Kita tengah membuat kajian untuk melakukan perubahan-perubahan ini. JTM, Jabatan Tenaga Manusia, telah menyasarkan 600 kerjasama bersama rakan strategik, khususnya gergasi industri ataupun dengan izin industry giants, mengguna pakai strategi rebrand and revamp. Dengan izin, penjernamaan semula dan rombakan semula kursus-kursus yang ditawarkan agar satu, kita boleh mempertingkatkan penyertaan industri dalam mengolah sukatan mata pelajaran khusus.
Kedua, memberikan nilai tambah jenama syarikat multinational industry giants ini kepada pensijilan yang ditawarkan kepada para pelajar. Nombor ketiga, menjamin kebolehpasaran yang lebih tinggi dengan peluang pekerjaan bernilai tinggi. Projek rintis untuk strategi rebrand dan revamp ini adalah di EdTech Melaka, di mana dengan kerjasama dengan Proton, kini EdTech Melaka dijenamakan semula sebagai Proton Institute of Advanced Automotive Tech. Nama canggih sikit. Kalau pelajar kita keluar dari sana, dia kata saya study di Proton Institute of Advanced Automotive Tech. Dia pinjam jenama Proton ini. Dan Proton Institute ini akan menawarkan kursus diploma eksekutif dalam teknologi otomotif dengan 8 pengkhususan. Contoh, reka bentuk ataupun design, pembuatan ataupun manufacturing, penjualan dan pemasaran ataupun sales and marketing, kereta pintar, smart car, sukan bermotor, motorsports. Dan pengambilan kohort pertama Proton Institute akan bermula Januari 2025. Selain itu, syarikat Proton juga telah menyatakan komitmen atau hasrat untuk menghantar lebih kurang 2,500 pekerja sedia ada syarikat tersebut yang kini hanya mempunyai kelayakan SPM supaya mereka boleh upgrade, naik taraf dari SPM ke SKM3 ataupun diploma kemahiran. Langkah upskilling ini mampu untuk meningkatkan gaji pekerja-pekerja tersebut sehingga lebih 20%. Belanjawan 2025 telah mengetengahkan model strategi rebrand and revamp ini untuk diperluaskan kepada Institut Latihan Kemahiran Awam yang lain melalui program anak angkat ILKA, Institut Latihan Kemahiran Awam, dengan peruntukan RM50 juta. Ketika lawatan saya bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negara China baru-baru ini, saya juga telah berbincang dengan sebuah syarikat teknologi tinggi di China untuk melaksanakan strategi rebrand and revamp di JTM di bawah Kesuma. Secara amnya, JTM sedang dalam perbincangan dengan syarikat multinasional dari China, Amerika Syarikat, Eropah dan lain-lain lagi untuk melaksanakan strategi rebrand and revamp ini demi memberikan nilai tambah kepada para pelajar jurusan TVET di Malaysia. Kesuma melalui jabatan dan agensi juga akan menambah baik platform e-learning, pembelajaran dalam talian yang fleksibel, program latihan yang disesuaikan ataupun customized training dengan izin, dengan tumpuan kepada kemahiran yang diperlukan dalam sektor-sektor ekonomi strategi negara seperti semiconductor, teknologi komputer seperti AI, aero angkasa, agroteknologi, telekomunikasi dan sebagainya. Berkaitan saranan agar terma pembiayaan PTPK ataupun Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dijadikan lebih anjar ataupun fleksibel. Kesuma melalui PTPK telah menyediakan modal pinjaman dan pembiayaan latihan kemahiran secara pakej dengan program pensijilan kompetensi ataupun kelayakan ikhtisas professional qualification sebagai nilai tambah kepada program sijil kemahiran Malaysia melalui pelaksanaan pensijilan kemahiran Malaysia melalui kaedah pengiktirafan pencapaian terdahulu dan sebagainya. PTPK menawarkan insentif dan kemudahan pembiayaan kepada pelatih mengikut program kemahiran seperti berikut. 1. Produk pembiayaan pinjaman latihan kemahiran Islamik yang menggunakan konsep ARKAD tanpa ujrah. Ini bermakna pelatih hanya akan membayar balik pokok pinjaman sahaja selepas tamat latihan. Kedua, pembiayaan latihan kemahiran secara berpakej dengan program bukan sijil kemahiran Malaysia. Ketiga, pemberian pinjaman latihan kemahiran yang meliputi yuran latihan, bayaran premium insurans, allowance sara hidup, kemudahan pinjaman komputer dan kemudahan pinjaman pengangkutan. Keempat, pemberian allowance komputer riba berjumlah RM2,500 kepada pelatih yang mengikut program SKM di sektor ICT, pelatih yang mengikut program SKM di peringkat Diploma Kemahiran Malaysia dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia. Yang kelima, pemberian allowance pengangkutan sebanyak RM500 untuk pelatih di Semenanjung Malaysia dan RM1,000 kepada pelatih di Sabah dan Sarawak. Mulai tahun 2020 juga, pengecualian syarat kepada pendapatan kasar keluarga telah diberikan untuk permohonan pembiayaan latihan kemahiran. Pengecualian ini bagi memastikan tiada lepasan sekolah yang mencicil peluang melanjutkan pelajaran dan meringankan beban ibu bapa untuk menanggung kos pembelajaran anak-anak apabila mendapat pembiayaan penuh. Kesuma sedang mengkaji pindaan Akta Tabung Pembangunan Kemahiran untuk membolehkan pembiayaan kursus latihan kemahiran yang lebih fleksibel, lebih meluas dan lebih memenuhi keperluan latihan kemahiran masa kini.
Untuk soalan tentang dana Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK dalam belanjawan 2025 yang memerlukan perincian, PTPK akan menerima peruntukan tertinggi dalam tempoh dalam sejarah pada tahun depan, iaitu sebanyak 500 juta ringgit yang bakal memberi manfaat kepada lebih kurang 20,000 pelatih. Fokus pembiayaan 2025 akan menjurus kepada program berkemahiran terutamanya dalam sektor dan industri dengan pertumbuhan dan nilai tinggi, high growth and high value sektor. Bidang keutamaan dalam pelan induk perindustrian baru, NIMP, seperti MRO, EV, aero angkasa, AI, maritim dan sebagainya. Bagi isu berkaitan dana 10 juta yang telah diluluskan dalam belanjawan 2024 yang tidak dapat diakses oleh para profesional maritim, seperti yang dinyatakan tadi, PTPK menyediakan kemudahan pinjaman untuk program tertakluk kepada Akta Pembangunan Kemahiran dan juga Akta Tabung Pembangunan Kemahiran. Pembiayaan program latihan bukan CJ Kemahiran Malaysia boleh dilaksanakan, tapi syaratnya melalui proses pemetaan sukatan mata pelajaran program dengan NOS ataupun Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan dan harus diluluskan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran terdahulu. Ini termasuk program-program di bawah bidang maritim. Kesuma melalui JPK dan PTPK telah bekerjasama rapat dengan pihak Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM melalui Iktisas Kelautan Malaysia IKMAL, khususnya untuk memudah cara urusan pemetaan silibus sukatan mata pelajaran dan pendaftaran penyedia latihan bidang maritim dengan menjadikan IKMAL sebagai pusat penilaian amali yang dijangka akan selesai hujung tahun ini. Kesuma memberi jaminan kepada para profesional maritim mereka akan mendapat akses tersebut pada awal tahun hadapan iaitu tahun 2025. Berdasarkan rekod sehingga 30 September 2024, PTPK telah meluluskan kapasiti latihan bagi industri maritim sebanyak 9.2 juta ringgit untuk melatih seramai 325 orang pelatih. Pada tahun 2025, PTPK terus komited untuk membiayai program kemahiran di dalam bidang maritim menggunakan peruntukan yang diluluskan dalam belanjawan 2025. Untuk soalan seterusnya daripada YB Larut, Bacok, Pengkalan Jeta, Cepa, Putrajaya tentang isu pengangguran dan juga guna tenaga tidak penuh khususnya berkaitan kemahiran. Untuk statistik jumlah pengangguran di kalangan siswaza mengikut tahap pendidikan dan jumlah pengangguran di kalangan belia berdasarkan laporan survei tenaga buruh oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Bilangan siswaza menganggur pada tahun 2022 yang direkodkan adalah seramai 187,800 orang dengan pecahan 103,200 orang di peringkat ijazah dan 84,600 orang di peringkat diploma. Manakala dalam kalangan belia berumur 15 hingga 24 tahun pula, bilangan penganggur pada tahun 2023 merekodkan penurunan iaitu seramai 297,000 orang dengan kadar pengangguran 11% berbanding tahun sebelumnya 301,2,000 orang dengan kadar pengangguran 12% pada 2022. Kadar pengangguran belia tinggi merupakan trend di kebanyakan negara memandangkan kumpulan ini baru menamatkan penggajian dan sukar mendapat pekerjaan akibat isu-isu seperti pengalaman dan sebagainya. Secara keseluruhannya, kadar pengangguran nasional pada tahun 2023 menurun kepada 3.4% berbanding 3.9% pada tahun 2022. Guna tenaga tidak penuh berkaitan dengan kemahiran iaitu merangkumi mereka yang berpendidikan tertiary tetapi bekerja dalam bidang-bidang separuh mahir ataupun rendah adalah lebih kurang 37% pada suku tahun kedua tahun ini berbanding 37.4% pada suku tahun kedua tahun lalu. Bagi menangani isu ini, Kesuma mempergiatkan usaha untuk memperkasakan tenaga kerja kita agar mampu menggalas pekerjaan berkemahiran tinggi dan bergaji tinggi. Dan saya dah sebut banyak contoh di atas tadi. Dalam belanjawan 2025, contohnya, untuk mengatasi masalah yang saya gelar sebagai chicken and egg. Fresh grad tak dapat kerja sebab alasannya tak ada pengalaman. Tapi kalau dia tak dapat kerja, maka dia tak ada pengalaman. So,
untuk mengatasi isu ini, dalam Belanjawan 2025, kerajaan melalui Kesuma akan membenarkan majikan menggunakan levy PSMB mereka untuk membiayai allowance sehingga RM1,000 sebulan bagi siswaza, khususnya mereka yang baru tamat pengajian. Ini akan memberikan insentif kepada majikan untuk memberikan peluang pekerjaan kepada fresh grad kita tadi. Namun, isu pengangguran dan guna tenaga tidak penuh ini memerlukan pendekatan keseluruhan kerajaan dan keseluruhan masyarakat. All of government approach and all of society approach. Bukan setakat Kesuma. Justru, Perdana Menteri kita telah melancarkan kerangka ekonomi madani untuk, tadi saya sebut, menaikkan lantai. Ada juga menaikkan ceiling. Ya. Pendekatan menaikkan ceiling antaranya ialah untuk meningkatkan nilai ekonomi negara kita. Hakikatnya, ekonomi negara harus mampu untuk menjana pekerjaan bergaji tinggi. Kerajaan bukan saja giat menarik pelaburan high growth, high value, malah rancak membantu syarikat-syarikat Malaysia, khususnya PMKS, menaiki rantaian nilai dengan izin go up the value chain, meningkatkan keberhasilan ataupun produktiviti, berdaya saing bukan saja dalam negara, malah di peringkat antarabangsa. Yang Berhormat Bagan membangkitkan tentang kes kartel. Yang Berhormat, sedikit berkaitan dengan tenaga kerja tadi. Disebut tadi hampir 200,000 pengangguran dalam kalangan siswazah. Dan kita tahu itu pengangguran, data pengangguran ini belum termasuk guna tenaga tidak penuh. Kerana kalau ikut ILO, kerja sejam seminggu dah kira bekerja, dengan bergaji sejam seminggu dah kira bekerja. Jadi bagaimanakah yang Berhormat lihat di bawah sana? Adakah number yang sebenarnya pengangguran dalam kalangan siswazah ini jauh lebih besar? Kerana definisi, pertama sekali definisi yang digunakan. Ya, kita tahu itu definisi antarabangsa, tetapi hakikat di bawah sana pengangguran siswazah ini, kalau kita tengok dari segi number, tentunya kita dapat lihat bahawa jumlah pengangguran yang mungkin lebih besar. Itu satu. Yang kedua, bagaimanakah trend dalam konteks kehilangan pekerjaan? Jadi kalau boleh Yang Berhormat sama ada nak jawab sekarang atau jawab secara bertulis berkaitan dengan trend kehilangan pekerjaan selepas kita lihat beberapa syarikat besar ditutup dan sebagainya, banyak perniagaan ditutup. Jadi apakah trend semasa berkaitan dengan mereka yang telah bekerja atau sedang bekerja sebelum ini yang telah kehilangan pekerjaan? Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Ada beberapa soalan itu saya nak sebut tadi. Tadi saya bagi angka itu tahun 2022 lah. Satu, bukan nak menyerang tetapi mengingatkan bahawa tahun 2022 itu di bawah Kerajaan Putrajaya. Satu. Keduanya, saya juga telah berikan kadar guna tenaga tidak penuh, khususnya yang berkaitan dengan kemahiran. Dia ada dua jenis. Satu berkaitan dengan waktu pekerjaan. Dan satu lagi, saya ambil spesifik berkaitan kemahiran. Sebab yang ditanya dalam soal Dewan ini ialah apabila mereka yang mempunyai kelayakan akademik lebih tinggi tetapi bekerja dalam pekerjaan yang memerlukan kelayakan lebih rendah. Dan saya sebut tadi, memang kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran adalah sebanyak 37%. Ia agak tinggi. Tetapi ia sudah merupakan satu improvement atau peningkatan berbanding dengan tahun lepas. Tapi keduanya, yang disebutkan tadi tentang pemberhentian kerja, ingin saya ingatkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa kita sekarang berada dalam keadaan di mana kadar pengangguran adalah rendah. Tadi saya sebut, sebenarnya kalau memberikan perhatian kepada ucapan saya, kadar pengangguran kita pada tahun 2023, 3.4%. Berbanding dengan tahun 2022, 3.9%. Ya, mungkin ada pemberhentian, tetapi pasaran kerja pada masa kini mampu untuk menyerap kembali pekerja-pekerja yang hilang kerja ini dengan kadar yang agak cepat. Saya nak sambung tentang isu yang agak penting yang dibangkitkan oleh Saudara Ali Yang Berhormat dari Bagan tentang kartel pemalsuan ataupun kartel tuntutan palsu Perkeso. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, perkara ini dia bukan dibongkarkan daripada aduan ataupun laporan pihak luar. Saya ingin mengiktirafkan usaha sumbangan jasa, khususnya Ketua Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Azman, yang telah melihat ataupun telah menghidu, kalau orang kata bahasa biasa tu menghidu, ada kelompangan, ada jurang
dalam angka-angka laporan yang telah dikemukakan kepada beliau pada bulan Mei yang lalu. Dan justru selepas itu, Perkeso telah melakukan siasatan dalaman, audit dalaman dan akhirnya telah bekerjasama membuat laporan dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua badan tersebut telah melaksanakan ops tunjang sehingga 18 Oktober 2024 SPRM menerusi ops tunjang telah berjaya menahan 37 individu melibatkan 19 pemohon, 9 ejen, 3 runner serta 6 doktor perubatan yang dipercayai terlibat dalam sindiket tuntutan palsu kepada Perkeso. Buat masa ini, siasatan lanjut berhubung kes tuntutan palsu masih lagi diteruskan oleh SPRM. Komitmen Kesuma dan Perkeso ialah kita akan memastikan, kita dah tumpaskan salah satu bahagian dalam kartel tuntutan palsu ini. Komitmen kita ialah untuk memastikan tidak akan berlaku unsur-unsur khianat seperti ini. Di peringkat dalaman, Perkeso terus memperbaiki proses sedia ada, memperkukuh mekanisme semak imbang dengan mewujudkan jawatan kuasa penilaian keputusan jemaah doktor yang turut dianggotai oleh para doktor agar setiap kata putus daripada hasil penaksiran adalah bebas daripada sebarang unsur manipulasi serta penipuan. Dan pada masa yang sama, Perkeso dalam perancangan untuk menerapkan elemen automation, contohnya menggunakan pakai sistem kecerdasan buatan AI bagi meningkatkan keberkesanan sistem penaksiran keilatan serta faedah hilang upaya selaras dengan perkembangan teknologi dan juga untuk mengelakkan kelumpangan-kelumpangan dan juga kekilafan yang disebabkan oleh kecuaian manusia dan sebagainya. Masa sudah tamat. Boleh Gulong. Saya akan boleh minta jalan sekejap. silakan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya tentang itu sumbangan EPF kepada itu pekerja asing. Bolehkah Kesuma mengesyorkan bahawa pekerja-pekerja asing caruman EPF ini majikan tidak perlu untuk pekerja lama. Nah, kalau untuk pekerja baru, bolehkah zero rated? Kalau bolehlah. Kalau tidak boleh, mungkin hanya secara nominal saja. Kerana ini satu isu yang amat besar kepada banyak majikan dan akan menanggung beban yang lebih besar daripada kenaikan minima RM200 sebulan ke atas pekerja-pekerja asing. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya jawab sikit kemudian saya akan bergulung. Sebenarnya saya menerima baik cadangan daripada ahli Yang Berhormat Bagan dan sebenarnya Kesuma telah pun mengetengahkan syur Kesuma kepada Kementerian Kewangan yang merupakan kementerian yang bertanggungjawab ke atas KWSP ataupun EPF. Dan saya yakin keputusan yang akan dilaksanakan itu akan rasional dan mempertimbangkan segala semua kesan dan impak kepada semua pihak, khususnya majikan tempatan di Malaysia ini. Tuan Yang di-Pertua, MOF bukan bawa Kesuma. Oh, nanti saya akan tanya MOF lah. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Bagan dia macam pendang, dia nak menguji saya sebab beliau bekas Menteri MOF. Jadi KWSP memang di bawah jagaan MOF. Uji, semua banyak. Kerana show Kesuma. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita telah memberikan show. Saya yakin kerajaan akan membuat keputusan yang rasional dalam isu ini. Tuan Di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu berkaitan Kesuma dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2025 peringkat dasar. Kita menghargai setiap cadangan, teguran yang dikemukakan dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Bagi soalan-soalan yang tidak sempat dijawab, kementerian akan mengemukakan secara bertulis. Kita ada 30 kementerian. Semua kementerian ada tanggungjawab menjaga rakyat. Tapi Kesuma merupakan antara kementerian utama yang memikul amanah dan tanggungjawab menjaga kebajikan 17 juta warga pekerja di Malaysia.
habis kapak berganti beliung. Saya mengulangi tekad Kesuma untuk mengembleng segenap tenaga, menjaga kebajikan, meningkatkan kemahiran dan seterusnya menaikkan keberhasilan pekerja di Malaysia. Kesemua yang kita lakukan ini dengan satu tujuan murni. Kita mahu pekerja kita melangkah ke tempat kerja setiap hari dengan penuh terhormat, mendapat rezeki yang berkat dan pulang kepada keluarga dengan selamat di penghujung setiap hari kerja. Ini tekad Kesuma, membujur lalu melintang patah, kami akan kekal teguh bersama pekerja. Jika kuatir melanggar pantang, maka harus diberi pesan. Maruah dijulang, hak ditantang. Mulia pekerja, mulia insan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.